Baik, kembali dengan perkembangan Slim memilih. Ini adalah isu nasional yang mana diyakini tidak akan mempengaruhi pengundi di Dewan Undangan Negeri Dun Slim yang akan mengundi dalam pilihan raya kecil pada 29 Ogos ini. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan memaklumkan apa yang diinginkan oleh pengundi di Dun ini adalah pembangunan dan pembaharuan di kawasan-kawasan tersebut. Dan untuk laporan lanjut kita terus saja bersama dengan Hasimi Mohamad untuk laporannya. Silakan Hasimi, apa yang boleh dikongsikan bersama kami di sini? Baik, terima kasih Marlina di Bukit Kewangan. Betul seperti mana yang ditegaskan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan seperti tadi, kerana beliau juga berkesempatan untuk meninjau dan beramah mesra dengan pengundi di sekitar Pekan Slim ini. Apa yang dikatakan adalah isu nasional tidak akan mempengaruhi pengundi di Dun Slim ini. Sebaliknya, apa yang dilihat secara kasar adalah isu-isu setempat lebih mendominasi berbanding dengan isu nasional. Seperti beliau mengambil contoh isu seperti bekalan air, elektrik, jalan dan sebagainya. Itu lebih penting pada penduduk di Dun Slim ini untuk diselesaikan oleh wakil rakyat yang akan dipilih pada 29 Ogos ini. Selain beliau turut menyentuh bahawa sejak Perikatan Nasional ditubuhkan pada Februari lalu, isu-isu nasional di Perak ini dilihat semakin reda berbanding dengan kerajaan terdahulu yang dilihat memainkan sentimen dan juga isu nasional. Selain beliau menyentuh juga kepribadian calon BN iaitu Muhammad Zaidi Aziz yang digambarkan diterima baik oleh pengundi di Dun ini. Selain ketua pemimpin masyarakat juga menyambut baik calon tersebut, selain maklumkan bahawa Muhammad Zaidi akan memberi jaminan akan membawa agenda pembangunan penduduk di Dun Slim ini. Selain isu-isu setempat akan diutarakan, akan dikemukakan di peringkat persekutuan. Jadi apa kata kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Muhammad Hassan. Isu nasional dah tak ada banyak lagi dah. Saya tak ada dengar pun tentang isu nasional. Bahkan isu nasional di PRK ini tidak menjadi tajuk utama. Isunya banyak isu-isu tempatan dan juga seperti yang sebutkan tadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi alhamdulillah lah ya, kerana kita tidak menyentuh perkara-perkara yang kadang-kadang boleh mengeligukan rakyat. Tetapi apa yang perlu kita buat ialah kita nak pastikan supaya masalah masyarakat setempat dapat kita kutip, dapat kita pungut dan dapat kita utarakan nanti. Betul, itu gambaran yang telah pun diberikan oleh Muhammad Hassan secara kasar. Kalau kita boleh simpulkan, dalam kempen hari ke-7 PRK Dun Slim ini juga kita lihat ketiga-tiga calon, termasuk dua lagi dari calon bebas Amir Kushairi, Muhammad Tanusi dan juga Santara sekarang langsung tidak memainkan isu-isu sentimen ataupun isu-isu nasional di Dun Slim ini. Jadi perkara itu perlu kita puji. Selain juga Muhammad turut menyentuh sedikit mengenai isu ataupun keadaan politik di Sabah ketika ini. Kalau saya boleh simpulkan apa yang telah diperkatakan oleh Muhammad, dia maklumkan bahawa tidak kisah siapapun yang mengetuai jentera parti pilihan raya negeri Sabah, itu tiada masalah. Yang penting Parti Barisan Nasional bersepadu dan tidak berpecah belah. Selain itu, kalau kita boleh menyentuh sedikit mengenai respon yang diberikan oleh calon BN sendiri, Muhammad Zaidi memaklumkan bahawa beliau kini dalam usaha untuk memastikan pusat daerah mengundi PDM yang sebelum ini kalah akan diambil alih oleh Barisan Nasional, kerana PDM di Dun ini kalau sebelum ini sebanyak 6 kalah. Jadi beliau yakin BN akan menawan ataupun memenangi PDM tersebut, Marlina. Jadi saya kira untuk jam ini itu sahaja dapat saya kongsikan. Terus bersama dengan Astro Awani dan astroawani.com, kita akan bawakan perkembangan semasa mengenai Slim memilih ini dari masa ke masa. Hasimi, mungkin secara ringkas 1 minit kita ada masa. Hasimi boleh tak sepanjang memantau kempen-kempen oleh parti-parti yang bertanding ini, saya rasa banyak kalau tertumpu adalah tentang politik pembangunan yang menawarkan penyelesaian kepada masalah yang telah pun dinyatakan oleh penduduk. Jadi apa reaksi, pemerhatian Hasimi di sana? 1 minit saja.
Baik, betul Malina. Betul, isu-isu asas infrastruktur pembangunan itu perkara yang diberikan atau dijanjikan oleh ketiga-tiga calon ini, kerana kita lihat perkara itulah paling mudah untuk menawan hati pengundi di sini apabila mereka dipilih sebagai wakil rakyat nanti. Jadi kita akan lihat bagaimana janji itu akan diterjemahkan oleh pengundi pada 29 Ogos ini, Malina. Okey, baik. Terima kasih Azimi. Kurang lebih ada lagi 7 ke 8 hari untuk Azimi bertugas di sana. Jaga diri baik-baik.